Baiklah. Jadi untuk hari ini selamat petang kepada semua dan salam sejahtera dan saya rasa kamu semua telah pun divaksin dengan baik. Ada juga masalah-masalah kesihatan yang lain dan sebagainya. So itu tidak mencerminkan sebarang permasalahan ya yang ada dan sebagainya ya. So tentunya itu menjadi satu seruan kerajaan untuk ni dan cuba nota dalam bahagian yang telah dimasukkan oleh Fund Education untuk kita hari ini ya. BM nota inilah ya. Jadi ada penyuntingan. Okey, bahagian penyuntingan kita akan belajar. Okey, dalam 5 soalan untuk aplikasi bahasa, dalam 5 soalan untuk bahasa, dah mula dari morfologi, sintaksis, ya, bahasa Melayu standard, bermula daripada morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard dan peribahasa. Inilah bahagian yang boleh dikatakan susah sikit. Susah sikit lah. Sebab bahagian ini kau anda untuk mencari kesalahan-kesalahan bahasa dan sebagainya. Jadi untuk hari ini, kita akan buat lebih kurang 5 atau 6 latihan berdasarkan kepada bahagian ini. Dan saya letak soalan latihan ini dalam bentuk umum. Saya tak pecahkan kepada apa yang perlu dicari. Saya bagi umum saja. Jadi apabila untuk periksaan mana-mana bahagian yang boleh keluar, kamu sudah tentunya boleh mengambil daripada situ dan bolehlah kamu menjawabnya. Okay, marilah sekarang kita lihat kepada bagaimana cara untuk kita membuat bahagian penyuntingan ini ya. Yang pertama sekali, soalan penyuntingan mengikut teks tunggal. So, ada yang teks tunggal. Satu petikan saja. Ya. Lepas tu ada juga yang teks bersambung, iaitu bahan 1, bahan 2 ataupun pelbagai teks. Dalam bentuk surat, dia boleh bagi dalam bentuk petikan, dia boleh bagi dalam apa jua bentuklah, tidak ada masalah. Cuma apa yang penting di sini kita nampak, pelbagai teks ini, petikan boleh, dialog boleh, iklan boleh, poster boleh, kad ucapan boleh, apa saja, tawaran kerja boleh, iklan jawatan kosong boleh, apa saja, semuanya boleh. Ya, semuanya dimasukkan dan itu yang kita nampak, bahagian itu kita nampak dalam ini ada. Jadi walaupun bentuk soalan yang keluar, cuma kita nak pastikan bahawa kesalahan tu dari mana. Jumlah kesalahan bergantung kepada markah yang diberikan kepada soalan. Biasanya, satu kesalahan, satu markah. Kalau ada 6 kesalahan, maka diberikan 6 markah. Kalau kadang-kadang juga dia suruh kita cari sampai 10. Ya? Dan mungkin diberikan kamu 10 markah atau diberikan 1.5 ke 2 markah ke itu tak penting. Yang penting, kita akan fokus pada soalan, dia akan bagi tahu kamu ada berapa kesalahan di situ. Jadi kamu hanya perlu melihat ya. Kamu hanya perlu melihat bahagian manakah yang perlu kamu tengok dan sebagainya. So itu yang paling pentinglah. Okey. Yang ketiga, kalau kamu lihat jenis kesalahan yang diuji ialah ejaan ya, ejaan, imbuhan, tanda bacaan, istilah dan ada juga bentuk-bentuk yang lain yang mungkin kamu sendiri pun tak faham. Okay, biasanya ada 4. Ejaan, imbuhan, tanda bacaan, istilah lain ni. Bentuk soalan analitik. Analitik maksudnya kamu dikendaki membuat satu analisa. Okey, kamu dikendaki untuk buat satu analitik supaya anda boleh melihat kepada apa yang salah. Okay, mari kita lihat lagi. Yang kelima, apa yang dibincangkan. Yang kelima tu dikatakan baca dan fahamkan arahan soalan. Okey, baca dan fahamkan arahan soalan. Di situ dia sudah pun bagi tahu berapakah jumlah kesalahan yang ada dan apakah istilah ataupun ejaan ataupun penggunaan tanda bacaan ke apa ke dan sebagainya yang perlu kamu cari. Fokus dan selesaikan dahulu petikan 1 dan seterusnya. Maksudnya kalau ada 2 bahan, dia berikan 2 bahan. So pelajar dikendaki untuk menyelesaikan petikan 1 dulu. Lepas tu baru you pergi untuk petikan yang kedua.
Ya, itulah dia punya kesinambungan. Fokus khusus kepada kesalahan ejaan, imbuhan, tanda bacaan, istilah ataupun frasah. So ada banyak dia punya cabang. Ya. Okey, nombor 8, pelajar perlu mengenal pasti 6 soalan kesalahan dahulu mengikut arahan yang diberikan. Maksudnya kalau dikata di situ ada 6 kesalahan, maka kamu kena senaraikan 6 kesalahan itu dulu. Di sebelah kesalahan itu kamu betulkan dia punya jawapan. Ya. Kemudian senaraikan semua kesalahan yang dikenal pasti dan tulis jawapan yang betul bersebelahan dengan kesalahan. Tak perlu salin petikan, tak perlu salin ayat dan sebagainya. Kalau dalam petikan itu kamu nampak ada kesalahan. Contohnya kesalahan itu goreng pisang dan pisang goreng. Kamu nak betulkan, kamu dah nampak kesalahan itu pisang goreng. So kamu just tulis sana soalan 3, nombor 1, pisang goreng dash goreng pisang. So persembahan jawapan mesti menarik. Faham? Jangan satu ke hulu, satu ke hilir, satu ke kanan, satu ke kiri, ya. Kemudian senaraikan semua kesalahan kenal pasti dan tulis jawapan yang betul bersebelahan dengan kesalahan tersebut. Biar kita nampak parallel. Dia mesti selari. Dalam baris ini semua kesalahan, baris sebelah semua dia punya jawapan. Okey? Itu yang seeloknya lah. Senang dinampak, kemas dan jelas untuk proses penyimakan. Kalau you punya persembahan jawapan kucar kacir, kelam kabut, apakah yang bakal berlaku? So saya pun akan hilang minat dan saya pun kalau ada sedikit sebanyak kesalahan bahasa pun saya akan potong markah. So pastikan kamu jangan buat benda begini. Okey, kalau untuk memperingati sesuatu yang lebih jelas lagi, ya, untuk memperingati sesuatu yang lebih jelas lagi, frasa, imbuhan, ejaan, ya, tanda bacaan dan kata dan istilah, anda ingatlah formula FIEK. Bukan fake, FIEK, F-I-E-K. F for frasa, I for imbuhan, E for ejaan dan tanda bacaan, dan K ini untuk kata dan istilah. Senang. Inilah dia punya skop kesalahan yang menggoncangkan kehidupan seorang pelajar SPM yang akan menduduki kertas bahasa Melayu. So tak perlu risau, semua yang kamu buat dalam sekolah, latihan-latihan di sekolah ataupun yang kamu buat di luar itu memang diguna pakai. Ya, cuma kita kena melatih sahaja. Saya sedia maklum pelajar di sini bukanlah menduduki untuk satu peperiksaan saja, mereka menduduki untuk beberapa minimum 8 atau 7 kertas yang akan diduduki, maksimum 16 boleh ambil. So ini SPM sijil terbuka, dia tidak terhad kepada 8, 9 dan sebagainya. Namun bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, itu yang saya fikirkan. Okey, seterusnya kalau kita lihat apa yang berlaku di sini, kesalahan frasa. Apakah yang dikatakan sebagai kesalahan frasa? So ramai yang tidak tahu apakah itu kesalahan frasa. Kesalahan frasa ini biasanya dimulai dengan hukum DM. Unsur diterangkan mestilah mendahului unsur menerangkan. Okey, kesalahan yang dikenal pasti di antara bas mini dan minibus. Ya. Bas mini ialah jawapan yang betul dan minibus ini ialah untuk bahasa Inggeris. Ini sudah salah lah, ya. Sepatutnya bas mini. Baik, sos cili dan cili sos. Okey, sos cili ini ialah betul, bukan cili sos. Okey, baik. Penanda jamak. Ini dalam kita nampak dalam beberapa konsep, dia ada juga penanda jamak, iaitu semua murid-murid masih lagi digunakan. Dan kita nampak ucapan-ucapan pemimpin pun banyak yang tak tahu bahasa Melayu. Tak tahu bahasa Melayu jadi pemimpin, boleh berhujah sampai ke parlimen, boleh berhujah di halayak ramai, boleh memberikan komen-komen dalam media. Itu salah. Bagi saya, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu harus didukung sebab bahasa Melayu memang mempunyai kedaulatannya sendiri. Ya, bahasa Melayu memang mempunyai kedaulatannya sendiri. Okey, para guru-guru, sekali lagi kita nampak di sini ada kesalahan. Ini katakan penanda jamak. Okey, lepas tu kamu nampak ayat pasif dengan kata ganti diri nama, kan? Biasanya kita nampak kesalahan seperti ini dibuat oleh saya. Sepatutnya tak payah oleh, saya buat saja. Ya? Kata sendi nama urutan, maksudnya kamu nampak dalam
bahagian-bahagian ayat tu dia ada sejak, dari. Sejak dan dari ini ialah kata sendinama. Sejak pun kata sendinama, dari pun kata sendinama. Kenapa perlu ada dua kata berurut-urut? So gunakan satu saja. Dan demi, untuk, biasa kita nampak. Ini pun dua-dua kata nama yang berurut-urutan. Pilih satu saja, sama ada demi ataupun untuk. Selain daripada. Kenapa pula selain daripada? Kan? Jadi itu pun salah. Selain itu ialah kata sendi. Daripada pun kata sendi. So selain daripada. Itu pun dah salah. Lepas tu kita nampak penggunaan kata penguat. Terpaling indah. Ya, terpaling indah. Lepas tu kita nampak paling tinggi sekali. So penggunaannya, kita tidak boleh meningkatkan darjat ketinggian itu. Paling dengan sekali ataupun ter dengan indah nian. Sepatutnya di sini ada lagi perkataan, ya. Terpaling indah memang tak adalah, paling indah saja. Ter dan paling pun sudah kira darjat yang kebesaran. So inilah kesalahan bahasa. Okey. Kamu bernasib baik sebab tahun ini merupakan tahun tunggal ataupun jurkali pertama dia akan kertas peperiksaan SPM. Maka dia bagi kamu fokus, iaitu dikatakan ayat-ayat berikut dalam petikan ini terdapat 8 kesalahan frasa. Ataupun dikatakan 4 kesalahan frasa dan 4 kesalahan ejaan. Okey. Mungkin pada satu masa yang akan datang, dia gariskan kesalahan itu dan dia suruh kamu bagi tahu apakah jenis kesalahan itu yang pening kepala. Konteks sekarang senang. Dalam petikan tu dia tak gariskan apa, dia bebas, dia katakan terdapat 6 kesalahan bahasa dari segi frasa dan ejaan. So 3 frasa, 3 ejaan. Boleh cari, senang. Memang kita jangan cari lebih, you cari lebih pun tak guna. Dalam petikan tu pun tak ada lebih. Kamu yang ada-adakan sahaja. Okey? Jadi pada masa yang akan datang yang kita syorkan, ya, dalam lembaga peperiksaan Malaysia dan sebagainya, dalam kertas peperiksaan itu sudah digariskan. Jadi apakah bentuk kesalahan ini? Apakah bentuk kesalahan ini? Apakah bentuk kesalahan tata bahasa ini? So kamu kena nyatakan sama ada kesalahan frasa. Kalau dikatakan kesalahan frasa tu, kesalahan frasa apa? Frasa kerja, frasa nama, frasa penerang, ya, banyak macam itu. Kalau dikatakan tu kesalahan kata, kata apa? Kata transitif, kata tak, itu lagi pening. Saya fikir dalam beberapa tahun yang akan datang, soalan macam ni pun dia akan tukar. Tapi you jangan takut. Kamu ialah pelajar tunggal, pelajar terulung, ya, yang akan menduduki kertas peperiksaan yang pertama sekali. Maka masalah ini takkan wujud. So dia akan suruh kamu cari sajalah apa yang dalam arahan soalan diberikan dan sebagainya. Baik. Itu untuk kesalahan frasa. Kalau kita lihat lagi apa yang berlaku, kesalahan imbuhan. Kalau tadi kita nampak kesalahan frasa, kalau sekarang ni kita nampak kesalahan imbuhan. Okey, kesalahan imbuhan ini apa agaknya? Okey, kesalahan imbuhan kalau kita lihat, imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Okey, contoh yang ini. Dalam masa berdekatan, sudah salah. Dia punya kata dasar tu betul, cuma tukar dia punya imbuhan saja. Berdekatan tu kamu tukar kepada terdekat. Pada masa berdekatan tu tak ada, dalam masa terdekat. Ahmad mensasarkan grade SPM. Itu dalam konteks serta bahasa ni, S digugurkan, digantikan dengan Y. Macam mensapu. Mana ada mensapu? Sepatutnya menyapu. Macam itulah. Ya. Menyunting. Okey, mensunting. Tidak ada perkataan mensunting. Maka kita tukar kepada menyunting. Macam itulah. Okey, rakyat menggambling tenaga. Okey, kalau kamu tengok di sini imbuhannya ada 1 G kan? Sepatutnya 2 G. Okey, so itu ialah imbuhan G. Meng. Kata dasarnya gambling. Imbuhannya meng. 1 G sudah hilang. Jadi inilah antara contoh imbuhan yang terdapat. Kekalkan kata dasar, tukar imbuhan saja. Ini kesalahan imbuhan.
Setakat ni boleh faham? Bagi feedback dalam chat, boleh faham setakat ni? Okey, Azizi, Adrina, Ketung, boleh ya? Okey, bagus. Okey, Min Natasha, terima kasih ya. Baiklah, kita teruskan kepada bahagian yang akan datang, iaitu kesalahan istilah. Kesalahan istilah ni biasanya dalam kata penggunaan sendi nama, ada pelajar-pelajar ya masih lagi tidak dapat membezakan antara dan di antara, dari dan daripada, dalam dan di dalam. Di dalam tu merujuk kepada tempat, lokasi tempat. Okey? Akan dibincang di dalam mesyuarat. Sudah salah. Mana boleh di dalam mesyuarat? Mesyuarat tu di mana? Di dalam almari, di dalam bilik, di dalam meja. So akan dibincang dalam mesyuarat. Itulah dikatakan kesalahan istilah. Lepas tu ada juga yang kita nampak tu kesalahan istilah dari segi kata hubung dan atau namun tetapi. Pelajar lelaki dan perempuan boleh menyertai. So kita tukar menjadi pelajar lelaki atau perempuan boleh menyertai. Alright? So ini pun ada perbezaan dan sebagainya. Ya. So pelajar lelaki dan perempuan boleh menyertai. Kita tukar kepada pelajar lelaki atau perempuan. Penggunaan bahasa yang lebih baiklah. Okey, boleh menyertai. Okey, contoh kalau kita nampak di sini, ayah sedang menggilap parang yang tumpul. Parang yang tumpul, tak payah nak polishing. Menggilap itu maksudnya kita sapu-sapu, kita lap-lap supaya dia menjadi lebih berkilat. Tapi di sini tumpul. Kalau benda tu dah tumpul, tak payahlah kita nak lap-lap, mengilap-mengilap supaya jadikan dia apa dikatakan berkilat. Sepatutnya kita kena mengasah. Mengasah dengan apa? Apa batu yang digunakan untuk mengasah? Tengok siapa boleh jawab soalan saya. Kalau pisau, rumah ataupun dan sebagainya kita nak asah, kita gunakan batu apa? Ini bahasa Melayu ni. Apakah batu yang digunakan untuk mengasah parang, pisau, kapak? Apa batu tu? Tak tahu. Ya, apa tu? Batu apa tu? Itulah pelajar-pelajar moden. Ya. Batu asah. Kat rumah saya panggil macam tu. Ini bahasa biasalah. Dia kalau betul-betulnya batu kikir kita panggil. K-I-K-I-R. Kikir. Batu asah tu biasa digunakan. Tapi dalam bahasa yang seeloknya, semolek-moleknya kita gunakan batu kikir. Ya. Baiklah. Sultan tinggal di Istana Seri Mahkota. Sultan tak tinggal sebab dia guna bahasa istana. Ini tinggal ni kita tukar kepada bersemayam. Ya, bersemayam. So inilah yang dikatakan sebagai kesalahan istilah. Baik, kita teruskan. Okey, kesalahan ejaan tanda bacaan. Kadang-kadang ejaan pun masalah, kadang-kadang tanda bacaan pun masalah. Kamu tengok. Dari segi huruf besar dan huruf kecil. Kamis ialah kata nama khas. Jadi, cara penggunaan kamis itu, K itu dibesarkan. Wakil rakyat bukan nama khas. Wakil rakyat ni kata nama am. Jadi, W saja dibesarkan kalau permulaan ayat. Kalau dalam apa dikatakan konteks tengah-tengah ayat, dia masih lagi menjadi W kecil. Ini mungkin pada permulaan ayat tu kita jadikan dia wakil rakyat. Bukan yang wakil rakyat tu besar, salah. Sepatutnya wakil rakyat sahaja. Okay, penggunaan tanda sempang ya. Ini pun pelajar patut tahulah. Penggunaan tanda sempang, tanda baca seperti titik, koma, seru, soal. Tengok sampah saraf. Hanya kata ganda saja yang digalakkan untuk menggunakan tanda sempang. Selain dari itu, sampah saraf. Sampah saraf ni bukan kata ganda. Dia just sebagai satu
pergolongan sahaja. Dia bukan bawah kata ganda. Kata ganda ni Bukit Bukau, ya, Gunung Ganang, ya. Jadi sampah sarap ni tidak ada tanda sempang. Just macam tu saja sampah sarap. Lepas tu kamu tengok anti dadah. Kalau kamu letak sempang tu salah. Sepatutnya ditulis sebagai begini, anti dadah. Lepas tu kamu tengok se-Malaysia, itu sudah salah. Sebab ada nama khas, se itu perlu diletak tanda sempang. Itulah se tanda sempang Malaysia, se-Malaysia. Ini semua ni biasa kita nampak dalam penggunaan tanda bacaan. Ya, anti dadah ni biasa. Sebab saya nampak kebanyakan dalam buku-buku terbitan penerbit-penerbit swasta, anti dadah tu letak tanda sempang. Sebenarnya tak boleh. Ya, dia sekarang ni dah tukar jadi macam ni, anti dadah. Ini untuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kita merujuk kepada Tata Bahasa Dewan dan kita mendapati inilah daftar kata baru. Kan, kamus pun kalau kamu tengok ada ini juga, anti dadah. Lepas tu yang paling pening kepala di sini, pelajar-pelajar ni paling pening kepala, perkataan-perkataan yang dieja rapat, perkataan-perkataan yang dieja jarak. Dan kamu kena faham, biasanya ini melibatkan 15 kata majmuk yang mantap. Macam matahari, warga negara, bumi putera, semua tu dikatakan sebagai kata majmuk yang mantap, tak boleh ditukar. 15 tu kamu kena ingat. Yang lain-lain tu ialah kata majmuk yang biasa. Cuba lihat ibu bapa. Okey? Ibu bapa ni kata majmuk yang biasa. Jadi kita jarakkan. Semua kata majmuk dijarakkanlah. Semua kata majmuk dijarakkan kecuali dia mengalami pengimbuhan. Ada pengimbuhan tu juga yang dirapatkan, kebiasaan yang dirapatkan. Ya. Okey, ibu bapa ni kalau nampak dia dah jarakkan di hujung dan di hujung. Di hujung dan di hujung. Faham? Okey, di hujung tu salah. Sepatutnya dijarakkan sebab dia menunjukkan tempat. Tetapi kalau kamu lihat perkataan dipantau. Dipantau ni tak boleh jarak, kena rapatkan sebab dia merujuk kepada kata kerja. Kata kerja pasif sepatutnya. Ya. Ini sepatutnya lah kata kerja pasif. Dipantau. Ini pasif pantau lah kan. Kalau aktifnya memantau. Faham? Tanda tangan. Tanda tangan ni dijadikan satu perkataan. Dieja rapat sebab kata majmuk mantap. Mata pelajaran kata majmuk biasa. Bukan dirapatkan, dijarakkan. Tips saya untuk kata majmuk, biasanya kata majmuk akan dieja jarak. 2 perkataan. Kata majmuk, 2 perkataan. 2 kata. Kecuali 15 perkataan yang dieja mantap. Itu sahaja yang perlu kamu lihat. Ini semua ni contoh. Mungkin di sekolah kamu sudah belajar, di tuition lain kamu sudah belajar. Ya. Mungkin dalam latih kendiri kamu sudah belajar. Ya. Cuma saya mengingatkan kamu sahaja apa yang berlaku dan sebagainya. Baiklah, teruskan. Kekeliruan. Ini yang biasanya kita nampak ada banyak. Saya tak ambil. Saya ambil yang kekerapan sahaja. Manfaat dengan manfaat. Okey, tengok email. Itu yang first itu ialah bahasa Inggeris tahu, email. You must send me the email. Sepatutnya bahasa Melayu ni sempang mail, email. Ramadan. Biasanya dulu kita gunakan perkataan Ramadan. Sekarang ni Ramadan sahaja. Ini yang betul. Tak ada H lagi dah. Setor dengan store ni kamu tahu. Serunding. Biasa dulu kita gunakan serunding. Sekarang dia katakan serondeng pula. Yang paling tak dapat kita terima kebanyakan pasal malam, pasal pagi. Dia masih mengekalkan perkataan murtabak. Jadi apabila dah daftarkan di bawah Dewan Bahasa Pustaka, murtabak telah menjadi martabak. Itu yang betul. Bukan lagi murtabak. Tapi kalau you pergi pasal malam hari ini pun di mana-mana, you tengoklah pakcik-pakcik, makcik-makcik yang jual anu benda tu. Dia letak kat situ tu murtabak juga. Dia tak mau tukar. Saya tak boleh nak pergi bertikam lidah dengan dia bermati-matian. Saya katakan pakcik, makcik, tolong tukar murtabak ini sebab daftar kata Dewan Bahasa dan Pustaka menggalakkan kita menggunakan pembakuan yang betul, sistem ejaan yang baik, penggunaan bahasa Rumi yang tepat. Tolonglah tukar dekat martabak. Kalau saya cakap macam tu, martabak yang panas tu semua atas muka saya. Korang ni betul-betul kacau aku punya bisnes. So tak guna kita bincang sebab mereka sudah sebati dengan perkataan murtabak.
You tak boleh tukar martabak. You faham? Saya boleh bagi tahu pada pelajar-pelajar seperti anda sebab ini ada kepentingan untuk SPM. Kalau kamu tak gunakan dengan betul, markah kamu kosong. Even satu markah boleh menentukan A plus dan A. Even satu markah boleh menentukan gagal dan lulus. Ingat tu. So tak bolehlah kita nak pergi argue. Tak bolehlah kita nak pergi bertelingkah dengan peniaga-peniaga yang tidak mempunyai pengetahuan bahasa yang luas. Boleh menasihat tapi tidak boleh kita paksa dia orang. Ya? Baiklah. Sepatutnya kerajaan kenalah pastikan ini penggunaan kata-kata dalam iklan dan sebagainya. Saya sendiri apabila saya melalui di bawah kawasan Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA, ya, saya nampak papan iklan bercahaya, iaitu mereka buat digital signboard lah. Malam you buka lampu, dia sepatutnya dia buat iklan, dia nak masukkan iklan dalam kotak iklan tu. So dia sepatutnya kena letakkan paparlah, PAPAR, ya, paparlah, PAPARLAH, paparlah iklan anda di sini. Maksudnya dia buat promosi lah. Siapa-siapa nak ada buat bisnes ke apa, boleh letak dekat sini. Waktu malam kita banyak lalu lalang, diorang boleh nampak promosi, ada phone number. Sepatutnya dia mesti letak paparlah. Yang mengecewakan, yang mendukacitakan, pihak kerajaan sendiri khasnya di bawah apa dikatakan pihak kerajaan tempatan, MBSA pun dia orang tak sedar. Dia letak apa tahu? Dia terletak paparlah. Dia letak papanlah. Punyalah bahasa tu. R-nya tak ada, digunakan pula N. Papanlah iklan anda di sini. Nampak? Itu dah kira satu kelemahan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tanggungjawab siapa tu? Kita sebagai orang biasa, kita tidak ada kuasa untuk membetulkan seumpamanya. Tapi sebagai kuasa kerajaan negeri ataupun kuasa kerajaan tempatan ataupun kuasa daerah tempatan, boleh call nombor itu dan kata ubah. Jangan letak papan lah. Papan tu lain. So tukar. Dah hampir 2 tahun saya masih lagi melalui kawasan itu. Saya nampak kesalahan ini tidak diperbetul. Itulah kelemahan masyarakat yang tidak mau mengangkat darjat bahasa Melayu dan memuliakan bahasa Melayu kita. Sedih saya tengok sebagai pendukung kedaulatan bahasa Melayu. Yalah, saya lah orang pertama yang sedih sebab sudah hampir 32 tahun saya ajar bahasa. Saya tidak mempunyai kuasa. Saya punya kuasa untuk mendidik anak murid saya menggunakan bahasa yang betul, penggunaan yang betul, ayat yang gramatis, cara percakapan yang molek, yang cantik. Tapi dari segi kuasa yang melibatkan pentadbiran, saya tak berkuasa. Di situlah. Ini baru satu. Yang saya nampak. Yang lain-lain tu saya tak tahulah. Ya, ini contohlah yang saya katakan di semua ni ialah contoh yang saya nampak ia berlaku. Okey, sate. Ini pun satu lagi. Dulu kita beli sate je lah. SATY. Ini bahasa Inggeris sebenarnya. Ya, kalau bahasa Melayu itu sate saja. SATE. Tengok landscape. Dulu dia gunakan perkataan landscape. Sekarang bukan landscape. Landscape. Itu. LAND. Itu bahasa Inggeris tapi dimelayukan jadikan landscape. So inilah di antara beberapa kelemahan yang kita dapati dalam bahagian tertentu dan sebagainya. So harap dalam penerangan saya yang ringkas ini, kamu dapatlah sedikit pemahaman apa yang dikatakan sebagai soalan 3 penyuntingan. Okey, sekarang saya mau tanya kamu. Mengapa kita belajar penyuntingan ini? Sesungguhnya sesuatu yang kita belajar itu mesti mempunyai objektifnya. Kenapa kita harus belajar penyuntingan? Kebanyakan pelajar di Malaysia belajar saja. Dia pun tak tahu kenapa dia belajar. Sekarang saya tanya kamu, mengapa kerajaan menggalakkan kita menggunakan soalan 3 ni? Kenapa? Kenapa kita harus belajar penyuntingan ni? Kenapa? Ada siapa-siapa boleh jawab? Bagus.
Azizi, untuk mempraktikkan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Terima kasih. Untuk memartabatkan bahasa Melayu, Jaliah jadi. Terima kasih di atas usahamu yang murni, kusanjung tinggi usahamu. Azizi dan Jailah. Okey, bagus. Jadi ini amat penting kepada mereka yang akan masuk dalam orang kata Masscom. Masscom kan? Masscom ini ialah apa yang kita panggil sebagai media study, ya, pembelajaran media dan sebagainya ke bidang kewartawanan. Kita akan menggunakan bahasa yang betul. Saya rasa TV3, TV1, TV2 pun kadang-kadang saya tengok berita perdana pun memang ada kesilapan-kesilapan yang serius dilakukan. Tapi apakah gerangan kita untuk membetulkan semua itu? Kita tidak mempunyai kuasa. Ya, sepatutnya Dewan Bahasa dan Pustaka terus duduk dan memantau berita perdana, Majalah 3, Selamat Pagi Malaysia, Astro Awani, bicara-bicara tentang politik, ya, ataupun kata-kata yang mereka gunakan hujah pembentangan di parlimen. Ini semua tu perlu ada seseorang yang memantau cepat. Pada seterusnya hubungi orang itu, hantar satu email mengatakan semalam sekian-sekian ni kamu telah membicarakan ini dalam rekod ni, sepatutnya bahasa ini diujarkan begini. Kalau diberikan satu sumbangan seumpama ini, maka pada keesokannya dia tidak akan mengulangi kesilapan dan kesalahan yang sama. Apabila kita tidak diperbetulkan, maka kesilapan yang sama akan berulang dan dia akan menjana satu generasi ke generasi lain di mana bahasa Melayu ini tidak lagi menjadi bahasa yang berkuasa di tanah yang indah ini. Jelas? Ya. Betul. Papan tanda semua tu sebelum kita letak untuk tontonan umum, dia mesti melalui unit pemeriksaan bahasa persuratan di majlis-majlis bandaran. Tak tahu apa dia orang buat? Yang duduk situ siapa? Pakar-pakar bahasa lah kan? Dia yang perbetul. Kalau dia tak sure, sebelum dia print kan, sebelum kita memberikan untuk apa dikatakan papan iklan tu, untuk syarikat-syarikat penerbitan buat dia punya laser light, box light, ya, ataupun digital light, kita kena hantar surat kepada majlis perbandaran tempatan ataupun majlis daerah. So mereka akan diberikan kelulusan. Okey, terima. Kita bayar tau. Lepas tu surat tu baru kita bagi pada syarikat penerbitan, syarikat pengiklanan, baru dia orang buat light box. Jadi yang buat light box ni, mereka ni businessman, dia berdasarkan pada surat. Dia berdasar pada surat. Dia tak tahu sebab dia ikut saja. Sebab surat ni dicop dan telah ditauliahkan majlis bandaran sekian, majlis daerah. Sedikit je. Kesalahan siapa ni? Kenapa pegawai yang tanda tangan kelulusan itu tak menghubungi Dewan Bahasa? Padahal dalam Dewan Bahasa itu kita ada unit pengesanan ataupun unit bahasa bahagian pengiklanan. Ada. Itulah kelemahan kita dalam masyarakat. Administrasi. Apa tu? Belajar satu. Sudah didaftarkan ke dalam kamus? Administrasi. Ini macam bahasa Indon saja. This is an English word. Administration kan? Tak tahu, saya belum lagi jumpa perkataan ini. Bagi saya, bahasa-bahasa saya ni masih suci. Jangan cemari, jangan nodai. Bahasa tu suci. Jangan nodai, jangan cemari. Administrasi saya tak tahu. Mungkin kesalahan bahasa tu, TRA tu kan, administration kan, okey. Apa kita akan pastikan. Baiklah pelajar yang saya hormati, marilah kita lihat pada bahagian latihan untuk hari ini. Oh, jangan sikon ini ikutlah baris demi baris. Kadang-kadang macam lebih baik kamu ikut. Sebelum kamu tuliskan jawapan dan senarai kesalahan tu, pastikan kamu betul. Jangan you baca satu baris terus tulis. Lepas tu tertinggal. Sepatutnya nombor 2 tu memang ada dalam baris 1. Tapi kamu dah habis sampai 6,
Baru kamu kesan, baris satu tu ada satu lagi kesilapan. Mana kau nak masukkan? Nak masukkan nombor 7. Ini apa? Komputer ke? Delete terus cut and paste. Oh, tak boleh. So, pastikan dulu. Kita mesti pastikan dulu sebelum buat. Jangan buat dulu baru pastikan. Itu salah. Okey, mari kita buat latihan. Sebentar ya. Okey. Okay, saya rasa latihan tu sudah pun diberikan oleh pusat Fern. Alright. Okey, kalau kamu lihat di sini, okay, cuba. Okey, saya di sini saya tak letak ejaan ke kata ke istilah ke, saya buat umum saja ya. Biar kamu biasakan diri kamu. Nanti barulah kamu tahu aspek-aspek mana. Okey, yang ini semua latihan-latihan yang 5 latihan ini saya langsung tidak memasukkan apa yang perlu dicari. Saya letak secara umum saja supaya kamu dapat biasakan diri dulu, barulah kamu buat pemfokusan. Okey, kamu baca latihan 1 dan kenal pastilah ada berapa kesalahan di sini. Okey, dan kamu tuliskan jawapan dalam kertas, nanti saya bincang, anda boleh bincang dengan saya. Okey, latihan 1 ni saya bagi masa dalam 10 minit. Ya, 10 minit. Okey, boleh buat latihan 1 sekarang. Okey, untuk pengetahuan anda ada 11 kesalahan di sini. Ada 11 kesalahan. Tak. Tak ada. Setiap latihan tak sama. Setiap latihan tak sama. Saya ikut latihan demi latihan. Tak kisahlah terdapat 11 pun. Ini bukan SPM.
Baik, kamu tulis dalam kertas ya, senanglah ya. Ada yang hantar dekat chat, okey, tak jadi masalah. Ada yang betul, ada yang salah. Tapi tak apa, yang penting kita cuba kan. Okey, 10 minit tamat. Saya fikir kebanyakan daripada kamu sudah pun buat. Tidak ada masalah dan sebagainya. Okey, satu kesilapan yang berlaku dalam proses penaifan, benda ini tidak akan berlaku di dalam peperiksaan SPM ya. Ini sepatutnya yang ini penonton yang saya merahkan ini sepatutnya hampir 20 juta penonton internet. Lepas tu kamu tukar kepada pengguna lah. Tapi dia sudah masukkan di sini jawapannya. Ini kesalahan typing lah. Ya, so tidak ada masalah di sini. Sepatutnya penonton. Jadi sekarang kita hanya perlu mencari 10 sahaja. Bukan 11. Ya. Okey, sepatutnya penonton. Bukan pengguna. Pengguna tu ialah jawapan. Okey, mari kita lihat apa yang berlaku untuk jawapan kita seterusnya. Baik. Kalau kamu lihat di sini, konsep pembelajaran maya sudah menjadi satu realiti. Kamu lihat ya, semua yang saya bincang hari ini ialah isu semasa. Konsep pembelajaran maya, kamu ambil sebagai karangan. Ingat ya, kamu ambil sebagai karangan. Semua yang saya bincang 5 latihan ini ialah isu semasa. Better you ambil untuk karangan ya. Adalah potensi untuk tahun ini. Konsep pembelajaran maya sudah menjadi satu realiti dengan adanya platform. Okey, platform. Dengan adanya platform ya. Okey, di sini kalau kita lihat platform, dia ada huruf R tu tertinggal. Sepatutnya PAT ya, PAT ini from, ini platform. Kita nak platform. FORM, platform. Ya. PAT FORM. Boleh ya? Perlu ke saya masukkan dalam chat atau boleh kamu lihat di sini? Boleh ya? Okey. Platform tu kamu tukar kepada PLAT FORM. Ini platform. Saya nak jimatkan masa ya, takut tak cukup masa. Pembelajaran maya yang semakin hari semakin padat. Padat ni salah. Sepatutnya semakin pesat. Semakin pesat. Saya cuba cek dalam saudari Jalilah ni. Jailah Zaidi. Tengok dia tak buat pun. Sebab dia pun tak pasti kan. Okey, jadi semakin pesat bukan padat. Dibangunkan oleh syarikat pembelajaran maya ke Malaysia. Bukan ke Malaysia, di Malaysia. Hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran abad ke-21. Okey, kalau ada kata sendi diikuti dengan diikuti dengan angka. So perlu ada ke tanda sempang 21. Boleh? Ke dash 21. Itu yang salah. Ke dash 21. Yang semakin hari semakin mendapat tempat di hati. Di itu tempat. Macam mana pula kamu katakan hati itu tempat? Tempat tu biasanya lokasi ataupun tempat Johor, sekolah dan sebagainya. Ini ialah dalam hati. Bukan di hati, dalam hati penonton. Oh, di sini sepatutnya penonton di sini, bukan di sini.
Okey, ini penonton salah ya. Rupa-rupanya di sini penonton tu. Okey. Penonton internet. Penonton internet ini sepatutnya kamu tukar kepada pengguna internet. Lagi satu kamu nampak dalam petikan yang sama juga pengguna tu sudah diberikan. Kamu tukar saja. Penonton tu ya. Penonton itu kamu tukar dia menjadi penonton tukar menjadi pengguna. Okey, lepas tu kau nampak komunikasi. Ini kesalahan ejaan lah. Ya. Sepatutnya komunikasi. 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 Telefon pintar berbanding dengan pengguna, telefon talian tetap dan perkhidmatan lain-lain. Dan perkhidmatan lain-lain. Ya, sepatutnya perkhidmatan lain. Jadilah kamu betul ya. Kebanyakannya kamu betul, tak ada masalah. Okey. Perkhidmatan lain. Namun begitu, sebanyak 23.1% penduduk negara ini yang bukan ni salah. Inilah kata nafi. Okey, yang tidak memiliki, bukan memiliki, yang tidak memiliki akses internet telah menjadi halangan pada merujuk pada tempat, pada dinding, pada anggota badan. Tapi ini ialah pelaksanaan. Pelaksanaan ini ialah satu bentuk kata kerja. Kata kerja ni pelaksanaan. Melaksanakan pelaksanaan semua ni kata kerja. Jadi kepada telah menjadi halangan kepada pelaksanaan pendidikan maya. Boleh? Bagaimana? Boleh terima? Tak ada masalah. Okey. Sudah. Okey, tengok sini ya. Konsep pembelajaran maya ni, ialah kata apa dikatakan isu semasa yang boleh keluar. Okey, sekarang ini satu lagi. Ini yang baru tau. Mengambil guru untuk mengisi jawatan dalam kerajaan. Ini yang terbaru bulan Jun hari itu. Iklan dalam surat khabar, dalam TV, dalam internet banyak ada. Okey, ini maksudnya mengatasi kekurangan guru. Ini pun satu masalah dekat Malaysia sekarang. Okey, mari sekarang kita lihat untuk latihan 2 ni, ambil 10 minit dan kamu buat. Ya, kamu buat. Okey, untuk pengetahuan kamu dalam latihan 2 ini kita ada lebih kurang 9. Kita ada 9 ya, 9 kesalahan. Kamu carilah 9 kesalahan. Okey. Okey, kamu buat dulu yang ini ya.
Nah, di sini ada banyak kesilapan ya, baru saya betulkan. Kamu carilah yang saya betulkan ini. Ya, ada 9 ya. Baik, kita mulakan latihan 2. Ada 9 kesilapan yang kita dapat di sini ya dalam bahagian itu. Okey, yang pertama sekali kita nampak di sini ialah Kementerian Pendidikan Malaysia akan melakukan pengambilan khas. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia akan melakukan pengambilan khas seramai 18,702 orang ya. Kementerian Pendidikan Malaysia akan melakukan pengambilan khas seramai 18,702 orang pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG secara one off bagi mengatasi masalah kelemahan. Ini sudah salah. Okey, sepatutnya yang ini ialah bukan kelemahan, dia lebih kepada kekurangan. Dia lebih kepada kekurangan. Okey, boleh ya. Baik, seterusnya kalau kita nampak kelemahan ini tukar kepada kekurangan guru di negara ini terutamanya di 4 negeri. Okey, terutama 4 negeri terdapat keperluan untuk mewujudkan cluster option. Okey, penggunaan option di sini. Ya. Ini sudah salah. Penggunaan option ini perkataan dia lain. Kalau kita eja balik option, lain dia akan jadi. Okay, jadi kalau kamu tengok optionnya di sini ialah OPS, ya. Kalau betul-betul kamu lihat di sini ialah OPSYEN. Okay, ini betul ya. Sepatutnya yang ini ialah betul. Ya, yang ini betul. Tak perlu kamu nak tukar apa-apalah ya. Baik, lepas tu kita lihat di sini pelajar
option pelajaran berdasarkan kelayakan. Ini kelayakan kamu nampak ada 2K. Ini salah. Okey, ini sudah salah. Alright, kelayakan. Ini berdasarkan kelayakan. Calon ni pun kamu nampak salah. CALON, calon. Ya, CALON ini ialah calon. Ini sudah salah lah. Okey. Ini memang kita nampak ada kesalahan yang di sini. Okey, seterusnya kita lihat lagi kesalahan dia. Bagi membolehkan sumber tenaga manusia dapat diisi. Ini diisi. Alright? Okey, dapat diisi. Okey, ini sepatutnya tak salah. Tapi saya rasa yang ini dia punya banyak kesalahan di sini. Minta maaf saya hari ini ya. Okey, sepatutnya ini betul ya. Saya tak salahkan apa-apa. Yang ini sepatutnya betul secepat mungkin. Lepas tu kamu tengok 4 negeri berkenan adalah ini salah. Adalah ini salah, sepatutnya ialah, ini kata pemberi. Kata pemberi yang salah. Okey, ini sepatutnya ialah. Dia bukan adalah. Dia sepatutnya ialah. Okey, ialah Selangor, Johor, Sarawak dan Sabah yang berdepan kekurangan guru paling tinggi sekali di sini. Paling tinggi sekali. Ini sudah salah. Sepatutnya paling tinggi ataupun tinggi sekali. So ini yang kita nampak ada perbezaan di sini. Kementerian Pendidikan Malaysia berdepan cabaran kekurangan calon guru dari institut. Ini penggunaan yang salah. Dia sepatutnya bukan institut. Ini. Sebentar ya. Ini dia sepatutnya yang ini ya. Dia sepatutnya yang ini dieja salah. Okey. Kalau ikut jawapan yang diberikan di sini, sebentar. Okey. Institut. Dari institut. Dia kalau betul-betul kita nak betulkan, dia institut. Ini yang sepatutnya. Ini yang sepatutnya disalahkan. Okey, ini yang sepatutnya disalahkan ya. Okey. So ini kamu tukar, menjadi institut. Macam mana spell institut tu? Macam mana kamu nak tukar institut? INSTITUT. INSTITUT dan akhir sekali di sini kita nampak ada satu lagi kesilapan di sini ialah ketidaksepadanan. Ketidaksepadanan ini ialah salah. Sepatutnya kita tukar ia menjadi ketidakpadanan. Tapi yang kamu gunakan ketidaksepadanan, kamu tukar kepada ketidakpadanan. Ketidakpadanan. So itu yang sepatutnya. Okey? Itu yang sepatutnya. Ketidakpadanan. Okey. Jadi saya rasa oleh kerana kita punya latihan 3 dan juga latihan 4 ini, saya rasa ada sedikit masalah. Ya, cikgu minta maaf hari ini sebab di sini ada yang telah disertakan jawapan yang betul. Ya, latihan 3, latihan 4. So jangan buat ni. Terus masuk pada latihan 5. Okey, kamu buat latihan 5. Latihan 5 ni saya rasa tak ada masalah. Kamu terus boleh buat. Okay, terus buat latihan 5. Nanti saya akan tambah latihan lagi satu. No, itu betul. Hari Syiwa. Option tu betul. Jangan tukar apa-apa. Jangan tukar option tu. Option tu betul. Dalam latihan ini kesalahan tu tak ada. Kesalahan tu tak ada. Alright? Jangan tukar option tu. Option tu just buat OPSYEN saja. Tak ada salah. Sekarang kamu buat latihan 5. Tolong buat latihan 5.
Okey, latihan 5 ni ada 13 kesalahan. Latihan 5 ni ada ke 13 kesalahan. Cari 13 kesalahan di situ.
Baik, ada 13 kesalahan di sini ya. Ini latihan 5 saja okey. Sebab latihan 4 dan latihan 3 dan 2 ini saya ingat dia sudah bagi jawapan lah. Dia tak bagi kamu soalan. Sebab tadi silap hantar fail saya rasa. Itu yang berlaku, kesilapan teknikal berlaku. Cikgu Ahmad berminta maaf di sini sebab tak dapat sediakan soalan. Itu jawapan. Tapi latihan 5 saja saya ingat tidak ada jawapan. Dia ada soalan saja. Okey, tak apa. Kamu buat latihan 5. Lepasnya ada lagi satu latihan yang boleh kamu buat bersama-sama. Okey, lagi 2 minit kita akan mula latihan 5. Baik, mari kita lihat soalan seterusnya, iaitu latihan 5 ya. Siapa dapat mencari 13 kesilapan, 13 kesalahan? Ada dapat cari 13 kesilapan? Ada 13 di sini. Ya, 13. Ada. Ada yang berjaya? Ada. Ataupun sampai 8, sampai 7 saja dan sebagainya. Oh, ada. Alia dapat 10 saja. Tak apalah, bersyukurlah. Okey, mari kita buat sama-sama bahagian ni. Zizi sampai 12. Okey, saya baru WhatsApp bahagian nota tu. Sebenarnya dia orang sudah hantar nota yang salah. Yang tadi itu ialah sampel jawapan, bukan sampel soalan. Tapi tak apa. Kita ada satu lagi set. Kita habiskan dulu yang ini. Nanti kita akan buat yang ini ya. Okey. Kumpulan pengakap. Kumpulan pengakap. Nampak tak kumpulan ni? Macam mana kita nak buat kumpulan ni? Kumpulan ni salah. Kita tidak ada perkataan kumpulan. Pengakap ni bukan kumpulan. Pengakap ni apa? Apakah perkataan yang boleh kita gunakan di sini? Ya, pasukan. Tak ada kumpulan, pasukan. Ya, kamu boleh gunakan perkataan pasukan. Very good, Azizi. Pasukan pengakap itu telah berjaya keluar daripada. You see, hutan ialah tempat. Apabila kita masukkan tempat, yang ini sepatutnya dari, bukan daripada. Okey, sepatutnya yang ini ialah dari, bukan daripada. Terima? Okey. Lepas tu kita lihat lagi. Hutan belantara itu dengan berpandu. Kalau kamu nak gunakan berpandu, boleh. Tapi kamu gunakan berpandu akan kompas. Sepatutnya di sini kamu gunakan berpandukan, bukan berpandu. Berpandukan. Ini sepatutnya kita kena gunakan berpandukan. Ini yang sepatutnya berpandukan, bukan berpandu. Okey. Seterusnya kalau kita lihat dalam peta yang tersedia, kesesatan mereka telah masuk hari ke-5. Okey, di situ kita nampak ada penggunaan tanda sempang. So anda di sini memasukkan ke-5. Ke-5. Ini yang penting. Ke-5. Tanda sempang ya. Ke tanda sempang 5. So itu yang perlu kita buat dan sebagainya. Okey, seterusnya kalau kamu lihat, selain daripada, baru tadi kita belajar kata sendi tidak boleh berurut-urut. Sepatutnya yang ini bukan selain daripada, sepatutnya selain. Ini satu kesilapan kata sendi nama.
Baik. Selain, bukan selain daripada, selain kelukaan. Selain kelukaan. Ya. Okey. Selain kelukaan, okey, kamu nampak di sini calar balar. Calar balar ini ialah kata ganda. Nampak? Calar balar ni betul. Ini ialah kata ganda. Calar balar ini kata ganda. So kena masukkan tanda sempang. Kena masukkan tanda sempang. Ya, calar balar ni kena masukkan tanda sempang. Okey, boleh terima? Okey, bagus. Okey, seterusnya kalau kita lihat apa lagi kesilapan yang kita nampak di sini, muka mereka juga kelihatan putih. Mana pula putih? Kena cat kot. Bukan putih, sepatutnya kita nampak itu sebagai pucat. Pucat, kan? Kelihatan pucat kerana mengalami kelaparan yang serius. Ini bahasa Inggeris. Serius. So dalam bahasa Melayunya kita tukar menjadi serius. S-E-R-I-U-S. S-E-R-I-U-S. Gugurkan O itu. Okey, gugurkan O itu. Okey, seterusnya kalau kita lihat pihak penguat kuasa. Ini kata majmuk, penguat kuasa. Penguat kuasa ialah kata majmuk. Yang ini ialah ia berhariswa. Kumpulan tadi tukar kepada pasukan. Pihak penguat kuasa ini kata majmuk. Saya katakan semua jenis kata majmuk perlulah kita jarakkan. Okey, tak payah rapatkan. Ini penguat kuasa ini perlu jarakkan. Jarakkan. Telah menghantar 150 orang pasukan. Okey. Telah menghantar 150 orang pasukan penyelamatan. Pasukan penyelamatan. Okay, apa yang sepatutnya disalah di sini ialah ini bukan pasukan penyelamatan, sepatutnya ialah pasukan penyelamat. Rescue team. In English we call that rescue team. Bukan pasukan penyelamatan, pasukan penyelamat. Untuk mengadakan ataupun kamu kalau letak pasukan keselamatan pun boleh. Pasukan keselamatan pun diterima, pasukan menyelamat pun diterima. Okey? So itu yang kita lihat di sinilah. Okey, seterusnya kamu lihat untuk mengadakan operasi mencari 5 mangsa. Mangsa ni siapa? Binatang ke ekor? 5 ekor mangsa. Ataupun benda, batang, ataupun papan. Ya. Di sini kita nampak 5 mangsa. Bukan mangsa, di sini ialah untuk mencari 5 orang itu. Bukan 5 mangsa tu, mencari 5 orang itu. Okey, mencari 5 orang itu, segala kesilapan. Segala kesilapan yang telah mereka hadapi. Ini sepatutnya dipasifkan. Tapi mereka tak boleh dipasifkan. Mereka memang kita nampak yang telah mereka hadapi. Ini salah. Okey, yang telah mereka hadapi. Mereka ni kita boleh letak oleh. Jadi sepatutnya apa yang kita letak di sini ialah dia punya contohnya kamu letak di sini ialah mereka hadapi, kamu tukar kepada dihadapi oleh mereka. Dihadapi oleh mereka, itu yang sebijaknya lah. Dihadapi oleh mereka. Baik. Dihadapi oleh mereka. Mereka hadapi, dihadapi oleh mereka. Dan seterusnya kita nampak perlu menjadi pengajaran lain-lain pasukan. Ini pasukan-pasukan lain. Okey, lain-lain pasukan ini ialah pasukan-pasukan lain. Okey, inilah antara 13 kesilapan bahasa yang terdapat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, boleh ya? Baik. Ada latihan tambahan sebab
latihan tadi itu bukan soalan. Itu sudah modul jawapan ya. Itu ada kesilapan fail. Okey, sekarang kamu lihat pada soalan SPM yang satu lagi, bahagian ini. Kamu nampak di sini bahagian ini? Okey. Saya rasa ini dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tata bahasa lah, ya. Dia katakan kesalahan sepatutnya di sini satu, ada perkataan satu di sini. Satu penggunaan kata kesalahan, ya. Satu penggunaan kata dan istilah dan juga satu kesalahan bahasa. Okey, tak apa. Kita lihat di sini. Okey, boleh juga lain-lain pasukan ataupun pasukan lain ataupun pasukan-pasukan lain pun boleh. Tak ada masalah, itu perkara kecil. Boleh diterima. Lain-lain pasukan kamu tukar kepada pasukan-pasukan lain. Kalau pasukan tu satu saja. Kalau pasukan-pasukan tu maksudnya pasukan-pasukan pengakap yang akan datang dari seluruh perantau Malaysia kan. Okey. Okay, mari kita buat sama-sama sebab kita mungkin akan kesulitan masa. Para peniaga diingatkan agar mengibarkan. Ini tak bolehlah mengibarkan. Nampak? Mengibarkan tanda harga. Okey, apakah jawapan yang sesuai di sini? Mengibarkan tanda harga. Sepatutnya apa? Memaparkan. Ya, sepatutnya meletakkan boleh, memaparkan boleh. Tanda harga di. Ini tengok. Di pula. Sepatutnya ini bukan tempat. So, sepatutnya di sini ialah pada. Pada barangan yang dijual untuk mengelakkan unsur penipuan. Terima ya. Okay, cuba lihat nombor 2. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung, Cikgu Zuraidi menerangkan lain-lain faktor. Ini sudah salah. Lain-lain faktor kita tukar kepada faktor-faktor lain ya yang mengakibatkan kemusnahan Empire Uthmaniyah. Kemusnahan. Tak ada kemusnahan di sini. Ini sepatutnya kejatuhan. Ya, kejatuhan empire itu. Okay, kejatuhan empire. Boleh ya? Okay, cuba lihat yang ketiga. Tahap kehidupan rakyat di negara ini semakin teruk dari masa ke semasa. Tengok, ini pun dah salah. Dari masa ke semasa. Baik, tengok lihat di sini. Kalau sini ada masa, sini pun mesti masa. Kalau sini ada semasa, sini pun mesti masa. Jadi sepatutnya di sini ialah dari semasa ke semasa. Ya, kita boleh tukar semasa ke semasa atau masa ke masa dengan kejatuhan. Okey, dengan kejatuhan ya. Dia satu lagi di sini ya, ini bukan tahap. Ini apa ni? Ini apa ni? Tahap. Tahap maksudnya level, status. Ini taraf. Very good, Adrina. Bagus, bagus. Ini ialah taraf. Taraf kehidupan masyarakat negara yang teruk dari masa dengan kejatuhan nilai ringgit Malaysia. Ini betul lah sebab nama khas kan. Yang semakin membimbangkan. So, ini tidak ada masalah. Kajian yang Institut Penyelidikan Kemajuan Pertanian. Tengok ini semua ni. The whole thing is salah. Sepatutnya kajian yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian telah berjaya mengeluarkan, ini bukan mengeluarkan, menghasilkan. Penggunaannya menghasilkan. Okey, yang kelima. Encik Nazlan berjanji untuk memberikan bonus sebagai intensif. Ini salah. Dia bukan intensif. Intensif maksudnya sesuatu yang giat. Ini sepatutnya insentif. I-N-S-E-N-T-I-F. Faham? Bukan intensif tau. Insentif kepada semua pekerja-pekerja. Ini tengok kata bilangan yang jamak. Ini pun salah. Sepatutnya kepada semua pekerja. Ya, jika mereka dapat meningkatkan produktiviti. Nabila melihat pakaian-pakaian yang bergayut. Dia tidak ada pakaian-pakaian yang bergayut.
Ini tukar kepada pakaian-pakaian yang bergantung. Dia tak boleh gunakan bergantungan sebab sini sudah kata jamak. Nampak sini? Kalau sini sudah kata jamak, pergandaan, yang ni tak boleh ada an. Kalau sini dilihat, Nabila melihat pakaian yang bergantungan. Itu betul. Tapi sudah ada pakaian-pakaian, sepatutnya ini bukan bergayut lah. Dia bergantung. Ya. Nabila melihat pakaian-pakaian yang bergantung di ampaian rumah neneknya, meliuk-liuk apabila angin petang bertiup. Apabila angin petang tiup ini. Angin petang bertiup. Ini imbuhan. Sikap profession. Nah, ini pun salah. Ini bukan profession. Profession maksudnya jawatan. Profession maksudnya jawatan. Dia sepatutnya apa? Siapa boleh bagi jawapan ni? Sikap apa? Apa ni? Profession tukar kepada apa? Very good. Ada orang jawab. Bagus. Yes. Okay. Adrina betul profesional. Tapi satu S. Bukan dua S. Kalau dua S sudah jadi macam bahasa Inggeris. Satu S ya. Satu S. Okey, professional. Satu S ya. Sikap profesional yang ditunjukkan oleh pegawai kanan kepada peserta program amat saya kagumi. Amat dikagumi oleh saya, ini sudah salah. Kita kena pasifkan yang ini. Sepatutnya kepada peserta amat saya kagumi, bukan dikagumi oleh saya. Amat saya kagumi. Saya ulang lagi sekali, amat saya kagumi. Okay. Pembeli yang menjuarai cabutan bertuah itu berpeluang untuk memilih apa barang elektrik seperti ketuhar dan sebagainya. Okey, pembeli yang menjuarai ini betul. Cabutan bertuah itu berpeluang untuk memilih. Nampak tak? Memilih. Ini memilih ini salah. Ini sudah silap. Okey, memilih ini bukan apa tahu. Ini apa-apa barangan. Apa-apa barangan. Dia bukan apa barangan. Okey, memilih apa-apa barangan. Kalau nak gunakan beberapa pun boleh untuk memilih beberapa barangan elektrik seperti ketuhar ataupun setrika yang dipamerkan. Ya. Alright, cuba lihat yang ke-9. Saintis masih menyiasat. Kalau polis menyiasat, saintis buat apa tu? Jawapan? Okey. Very good, mengkaji. Bagus. Saintis masih mengkaji sampel pelbagai spesies-spesies, sudah salah. Sepatutnya pelbagai spesies ataupun spesies-spesies sahaja. Hidupan marin yang ditemui mati mengenal pasti puncanya. Kurikulum di Institut Pengajian Tinggi Awam bakal disetarakan dengan kehendak majikan untuk mengelakkan masalah pengangguran. Kurikulum di Institut Pengajian Tinggi Awam bakal disetarakan. Ini salah ni. Bakal diselaraskan. Okey, bakal diselaraskan dengan, ini bukan dengan. Selaraskan mengikut kehendak. Ini bukan dengan, mengikut. Diselaraskan mengikut kehendak majikan. Bukan dengan. Dengan tu saya pergi kedai dengan ibu saya, macam tu. Kurikulum di Institut Pengajian Tinggi Awam bakal diselaraskan mengikut kehendak majikan supaya mengelakkan masalah pengangguran. Okey, Puan Rahimah sedang bertutur. Ini mana boleh bertutur? Dia cakap dengan siapa? Sepatutnya apa? Dalam perhimpunan guru besar buat apa? Sedang apa? Jawapan dia berucap. Very good, Azizi, Adrina.
sedang berucap dalam perhimpunan, ini bila ni menunjukkan masa. Sepatutnya apabila. Apabila para pelawat itu tiba di sekolah. Ketiga-tiga orang pelajar-pelajar. Ini salah. Ketiga-tiga orang pelajar-pelajar. Sepatutnya ketiga-tiga orang pelajar saja. Bukan pelajar-pelajar yang cemerlang itu menerima peluang untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah asrama penuh. Jadi sini ketiga-tiga orang pelajar yang cemerlang itu menerima peluang. Ini bukan peluang ya, tawaran. Menerima tawaran untuk melanjutkan, bukan peluang, peluang pekerjaan. Tawaran ini untuk melanjutkan pelajaran, tawaran. Muka Farida bengkak oleh kerana disengat tebuan semasa dia menjolok buah mangga tu. Okey, yang ini kita tahu oleh kerana. Muka Farida bengkak ini. Oleh kerana tidak digunakan, kita gunakan oleh sebab. Oleh sebab disengat tebuan semasa dia. Ini mencolok mata. Sepatutnya ini adalah menjolok. J-O-L-O-K, menjolok. Kereta yang Hairul pandu itu terbabas ketika dia membelok di pusingan yang tajam. Sepatutnya kereta yang dipandu oleh Hairul. Ini kereta yang Hairul pandu itu. Ini dipasifkan ayat ini. Kereta yang dipandu oleh Hairul itu terbabas ketika dia membelok di pusingan yang tajam. Mana ada pusingan? Apa jawapan di situ? Azizi, bagus. Min Natasha, very good. Okey, di seleko yang tajam ataupun di simpang yang tajam pun boleh. Baginda mengingatkan pembesar-pembesar. Mana boleh baginda mengingatkan? Sepatutnya baginda apa? Menitahkan. Okey, baginda menitahkan. Okey, betul-betul itu. Oleh kerana tukar kepada oleh sebab. Okey, baginda menitahkan pembesar-pembesar negeri supaya sentiasa amanah di dalam laci, di dalam almari. Sepatutnya apa ni? Dalam ya, bukan di dalam. Dalam ya. Dalam. Very good Azizi. Kedua orang sahabat itu. Ini bukan kedua. Ini menunjukkan angka pertama, kedua dan ketiga. Sepatutnya ialah kedua-dua. Kedua-dua orang sahabat itu telah berkongsi modal untuk membuka sebuah butik eksekutif. Ini sudah salah. Ini bukan eksekutif, eksklusif. Eksklusif maksudnya mewah, bukan eksekutif. Eksekutif maksudnya pegawai. Pegawai. Okey, pandemik COVID-19 yang sungguh amat membimbangkan rakyat negara ini di negara kita menyebabkan kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk mengawal penyambungan. Ini bukan penyambungan, ini penularan. Okey, satu lagi di sini ini. Pandemik COVID yang ini sungguh amat ni. Pilih satu saja. Okey, yang sungguh membimbangkan rakyat, yang amat membimbang. Dua-dua pun kata penguat. Tak boleh dijadikan begini, ya. Jadi penyambungan tukar kepada penularan ataupun perebakan pun boleh. Pandemik COVID-19 yang sungguh membimbangkan rakyat negara kita ataupun pandemik yang amat membimbang. Pilih satu saja ya. Ini penularan. Album yang baru diterbitkan itu mengandungi koleksi lagu-lagu lama yang berkuantiti dan diminati ramai. Okey, cuba lihat ini. Album yang baru diterbitkan itu mengandungi koleksi. Koleksi ini sudah satu kata bilangan yang tak boleh kita nak gunakan lagu-lagu. Ini sudah silap. Sepatutnya mengandungi koleksi lagu saja. Lama yang ini bukan berkuantiti, berkualiti. Berkualiti. Okey. Itu saja
kita dah buat sedikit bahan-bahan untuk pemahaman pelajar dan terima kasih kerana bersama dengan saya dalam 7-8 minit ini ya. Dan untuk kelas yang seterusnya kita akan masuk pada bahagian. Saya tidak akan buat novel ya sebab kamu semua daripada zon-zon yang berlainan. Jadi itulah di antara bahagian yang perlu kamu fokus, khasnya penyuntingan bahasa. Kamu ingat pada formula fik tadi, frasa, imbuhan, ya, ejaan, ya, dan juga kepada kata dan istilah. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang datang pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi untuk minggu hadapan untuk kelas yang lebih mencabar dan sebagainya. Alright, dan apa yang kita kongsikan pada hari ini itu semudah-mudahan memberikan satu ilham dan satu inspirasi kepada anda. Ya, buat banyak latihan baru kita boleh nampak dia punya keberkesanan. Okey, jumpa lagi. Salam sejahtera dan salam mesra, jagalah. Ya. Okey, ketung. Berkuantiti itu berkualiti, bukan berkuantiti. Kuantiti maksudnya bilangan yang banyak. Ini ialah berkualiti, berkualiti. Ya, okey. Terima kasih kepada semua. Ya, terima kasih kepada semua dan sebagainya.